Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian kerana sudi menonton konten daripada channel saya yang serba sederhana ini. Okey, pada kali ini saudara-saudara, kita akan mengupas sedikit tentang isu yang sedang melanda salah seorang pendakwa terkenal yang kita sayangi, iaitu Ustaz Abid Liu. Terlebih dahulu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abid Liu dan tim beliau yang sudi menyantuni perkampungan kelahiran saya di Kota Kinabalu, Sabah, iaitu di Kampung Pondo, di Lungan Siasi dan juga di Kampung Lokurai di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Kedua-dua kampung ini saudara-saudara merupakan kampung yang 99% diduduki oleh atau didiami oleh penduduk yang beragama Islam, tetapi dari segi syiar, dari segi peraturan agama agak kurang diperhatikan saudara-saudara. Jadi nampak sangat Ustaz Abid Liu seorang yang faham dan tahu tempat-tempat yang benar-benar perlu untuk beliau santuni. Okey, jadi sehari selepas itu, iaitu pada hari ini, pada hari Jumaat yang berkah ini, Ustaz Abid Liu sekarang ini kabarnya sedang berada di Mahkamah Litar. Ya, Mahkamah Litar di daerah Tenom yang terletak lebih 100 km daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi ini merupakan satu perjalanan yang jauh. Kemudian beliau pula berdepan dengan 11 pertuduhan kalau tidak salah saya, saudara-saudara ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan di sini, apa ikhtiar yang boleh kita buat sesama saudara kita, mudah-mudahan perbicaraan ini akan membuahkan hal yang positif, yaitu terkuaknya kebenaran. Kita bukan menafikan atau taksub dengan Ustaz Abid Liu. Kita bukan menidakkan sistem perundangan kita. Tetapi hal-hal seperti ini sudah lazim, saudara-saudara. Ya, bukan saja seorang ustaz atau pendakwah agama, malah pemimpin politik yang sudah establish, bekas timbalan Perdana Menteri kita sendiri dulu contohnya saudara-saudara ya, banyak yang dikenakan dengan fitnah-fitnah seperti ini. Jika pada tahun 1998 itu boleh memusnahkan karier orang, apatah lagi di alaf baru yang serba canggih ini. Setakat edit mengedit, anak saya yang darjah 3 pun sudah pandai. Okey, jadi saudara-saudara, kita terus kepada perbincangan yang mau saya kupas dalam video ini, yaitu apabila timbulnya dakwaan kepada seorang ustaz yang agak established seperti Ustaz Abid Liu ini, maka akan wujud secara tidak sengaja dua kelompok. Pertama, kelompok yang menyokong, kedua, kelompok yang tidak terlalu bersetuju ataupun membantah ataupun pada satu ketika mungkin kita boleh anggap membenci. Jadi istilah yang boleh kita gunakan untuk golongan yang menyokong ini, biasanya orang yang benci akan memberikan mereka gelaran, yaitu pentaksub. Kita inilah dianggap sebagai pentaksub. Manakala golongan yang satu lagi, kita tidak memberikan apa-apa istilah kepada mereka, tetapi daripada perilaku mereka, nampak jelas bahawa mereka memang layak kita gelar sebagai pembenci, kerana sudah nampak daripada tindak tanduk mereka sendiri. Okey, tetapi sebelum itu saudara-saudara, saya ingin mempersoalkan penggunaan istilah pentaksub. Kenapa saya kurang setuju? Karena apa? Kita tidak pernah taksub dengan Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu tidak mendakwah satu ajaran baru, ajaran sesat, satu dogma baru dalam agama, tidak ada. Beliau cuma menyampaikan kerja-kerja amal. Dan kita tertarik dengan tingkah laku beliau yang menjalankan kerja-kerja beliau dengan ikhlas. Lalu, apabila kita tertarik, kita menubuhkan beberapa grup-grup. Contohnya di Facebook, ada Abid Liu Supporters atau beberapa grup lain. Jadi kita tidak taksub. Mungkin kita kagum, mungkin kita suka, mungkin kita sayang dengan Ustaz Abid Liu. Tetapi untuk level taksub itu saya rasa tidak. Kerana kita tidak memuja beliau secara pribadi. Kita cuma suka dengan perilaku beliau yang membawa kepada kesukaan kita terhadap pribadi beliau. Itu saja. Ya. Kemudian, pihak yang satu lagi yang dianggap pembenci ini sudah nampak jelas. Walaupun mereka, kalau kita lihat sepintas lalu, seolah-olah tidak ada susunan koordinasi mereka, tetapi mereka ini boleh jadi berada pada satu organisasi yang sama, tapi pura-pura berpecah. Mereka ini sangat-sangat, orang Indonesia cakap, terorganisir, tersusun. Tetapi mereka tahu bagaimana menunjukkan bahawa mereka itu seolah-olah tidak wujud. Ya, itulah senjata paling ampuh kepada musuh Islam di akhir zaman. Mereka menggunakan pendekatan yang seolah-olah menampakkan bahawa gerakan mereka tidak wujud. Okey, jadi kenapa Ustaz Abid Liu ditarget? Kita sedia maklum saudara-saudara, siapa saja penegak agama di mana-mana bagian di dunia ini, terutama agama Islam, akan dibenci, akan dijadikan sasaran. Semakin besar dampak kebaikan beliau, semakin besar impak
beliau yang positif kepada agama dan syiarnya, maka semakin bencilah pihak-pihak ini. Dan selain semakin benci, mereka akan memperkemaskan lagi gerakan yang lebih dahsyat untuk mengganggu-gugat usaha-usaha para pendakwah. Bukan di Malaysia saja, saudara-saudara. Pada satu konten yang lalu saya berikan beberapa contoh. Ya, kalau di Malaysia ini Ustaz Zakir Naik contohnya. Di India, beliau sampai datang ke Malaysia karena sudah tidak lagi boleh tinggal di negara asal beliau. Di Indonesia, Ustaz Habib Rizik, Ustaz Abdul Somad, dan beberapa ustaz lain sangat-sangat orang cakap ditekan dengan beberapa gerakan-gerakan sulit. Jadi saudara-saudara, banyak sekali perbezaannya. Pertama, perbezaan istilah tadi. Untuk kita kurang sesuai, pentaksub. Untuk mereka sebagai pembenci sangat sesuai. Kemudian gerakannya, kita tidak ada gerakan tertentu. Kita cuma orang cakap ini sayang-sayang begitu saja. Tetapi gerakan pembenci ini ada. Tujuan mereka juga ada. Pertama, memusnahkan. Kedua, mau melunturkan sokongan kita kepada orang-orang yang berdakwah atas syiar Islam. Jadi saudara-saudara, saya harap dengan menonton video ini kita dapat memahami serba sedikit tentang wujudnya perbezaan yang sangat ketara ini, dan kita akan waspada kepada gerakan-gerakan seperti ini. Jangan luntur sokongan kita, saudara-saudara. Dan jika nauzubillah min zalik, mudah-mudahan dijauhkan, katalah Ustaz Ebit Liu dijatuhkan hukuman dan bersalah, maka kita jangan pula terus menjatuhkan hukuman kita secara pribadi. Kita minta mungkin sholat istikharah atau minta petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk membuka kebenaran suatu hari nanti. Mungkin bukan sekarang, tetapi pada masa-masa yang akan datang. Oke lah, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu alam bisawab.